Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab 2, tajuk nutrisi dan teknologi makanan. Okey, gizi seimbang dan nilai kalori. Pada belajar sewaktu tingkatan 2, apakah yang dimasukkan dengan gizi seimbang? Iaitu pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Ini soalan dalam buku SPS, muka surat 14. Apakah yang dimasukkan dengan gizi seimbang? Iaitu gizi yang mengandungi nutrien daripada semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Okey, malnutrisi. Maksud malnutrisi ialah kekurangan ataupun berlebihan mana-mana kelas makanan. Ini contoh malnutrisi. Yang pertama, goiter. Goiter disebabkan oleh kekurangan iodin. Yang kedua, scurvy disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Marasmus, kekurangan karbohidrat. Kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan protein. Dan juga ricket disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Okey, ini konsep pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh, suku karbohidrat, suku protein dan juga separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian. Okay, ini contoh-contoh pinggan sihat Malaysia. Okay, mesej utama, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat antara waktu makan jika perlu. Lebihkan makanan berbijirin, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okey, buku SPS muka surat 14, lengkapkan cadangan hidangan tentang konsep pinggan sihat suku-suku separuh dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, 1/4 atau suku protein seperti ikan dan daging. 1/4 atau suku karbohidrat seperti nasi dan roti. Kemudian separuh atau 1/2 pinggan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, nilai kalori ataupun nilai tenaga bagi suatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Okay, unit nilai kalori. Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori, kilokalori, joule atau kilojoule. Okay, unit SI bagi tenaga ialah joule per kilogram. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule, 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule ataupun bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Okay, pengukuran nilai kalori dalam makanan. Okay, macam mana nak ukur nilai kalori dalam makanan? Dengan menggunakan radas khas yang namanya kalorimeter Bohm. Okay, gambar rajahnya seperti di bawah sini. Kalorimeter Bohm. Jadinya jadual di bawah ini jadual 2.1 menunjukkan nilai kalori karbohidrat, lemak dan protein yang diukur dengan cara menggunakan kalorimeter Bohm. Okay, 1 gram ini karbohidrat, protein dan lemak ni kelas makanan. Ini nilai kalorinya per gram. So, per gram maksudnya 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 16.7 kilojoule. 1 gram lemak bersamaan dengan 37.6 kilojoule. 1 gram protein bersamaan dengan 16.7 kilojoule. Ini ialah gambar foto 2.2 susunan radas untuk mengukur nilai kalori makanan di makmal. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Contoh rajah 2.3 menunjukkan beberapa contoh makanan dan anggaran nilai kalorinya. Ini komposisi bagi gula, 100% komposisinya adalah karbohidrat. Kalau daging, 69% komposisinya adalah air, 13% lemak dan juga 18% protein. Kalau minyak sawit, 100% komposisinya adalah lemak. Kalau beras, 76% karbohidrat,
2% lemak, 8% protein dan juga 14% air. Ini pengiraan nilai kalori buku SPS muka surat 14. Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori dalam 1 gram karbohidrat, protein dan lemak. Kelas makanan karbohidrat, nilai kalori makanan per gram. Unitnya kilojoule per gram. So maksudnya ialah dia kata kilojoule per gram. Jadi maksudnya per gram tu maksudnya per 1 gram. Jadi 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 17.2 kilojoule. Ini maksudnya kilojoule per gram. Jadi kalau 1 gram protein bersamaan dengan 22.2 kilojoule. 1 gram lemak bersamaan dengan 38.5 kilojoule. Jadinya seorang lelaki mengambil 20 gram karbohidrat, 10 gram protein, 10 gram lemak. Jadi dia suruh kita hitungkan jumlah nilai kalori yang diambil oleh lelaki itu. Jadi kita tengok jadual di atas sini. Kalau 1 gram karbohidrat 17.2 kilojoule nilai kalorinya. Jadi dia ambil 20 gram. Jadi ini 1 gram 17.2. Jadi kalau 20 gram 17.2 darab 20. Kalau 1 gram protein 22.2 kilojoule. Jadi kalau 10 gram protein tu darab 10. Sama juga dengan lemak. 1 gram lemak 38.5 kilojoule. Jadi kalau 10 gram lemak darab dengan 10. Ini dah didarabkan 20 darab 17.2, 10 darab 22.2, 10 darab 38.5. Dia kata hitung jumlah. Bila kita nak jumlah maka kita kena tambahkan dia. Dah tambahkan, maka jumlah kalori yang diambilnya ialah 951 kilojoule. Okey, soalan nombor 3. Makanannya ini makanan nasi, ayam dan juga telur. Nilai kalori dia kilojoule per 100 gram. Ini lain, per 100 gram. Kalau yang atas tadi per gram. Bila per 100 gram maksudnya ialah 100 gram nasi bersamaan dengan 1500 kilojoule. Kalau 100 gram ayam bersamaan dengan 827 kilojoule. Kalau 100 gram telur bersamaan dengan 600 kilojoule. Jadi seorang murid ni dia makan 100 gram nasi. So ini 100 gram. So 100 gram nasi bersamaan dengan 1500 kilojoule. Jadi didarab 1. So 100 gram. Kemudian 50 gram ayam. Yang ini untuk 100 gram. Dia cuma ambil 50 gram saja, separuh. Jadi bila separuh maksudnya 1/2. So darab dengan 1/2 lah separuh. 1/2 ataupun 0.5. Kemudian telur pun sama. Ini 100 gram telur, 600 kilojoule. Dia hanya ambil 50 gram telur. Jadi separuh daripada yang inilah. Jadi bila separuh 1/2. So darab 1/2 ataupun 0.5. Jadi 1 darab 1500, 0.5 darab 8.27, 0.5 darab 600. Jadi sebab nak jumlah kita kena tambahkan dia. Jadi bila tambahkan dapat 2213.5 kilojoule. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. So ini pada gambar rajah gambar foto 2.4 ini ialah kesan daripada pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu. So kalau kurang kalori menyebabkan kurang berat badan, kalau berlebihan kalori menyebabkan obes. So awak dah belajar dah beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu. Faktor yang pertama ialah jantina. Faktor yang kedua saiz badan. Faktor yang ketiga umur. Faktor yang keempat keadaan kesihatan, aktiviti fizikal dan juga suhu persekitaran. Yang pertama faktor jantina. Siapa yang perlukan lebih kalori? Lelaki. Lelaki perlukan lebih kalori berbanding perempuan
sebabnya lelaki lebih aktif. Kemudian saiz badan. Okay, orang yang berbadan lebih besar perlukan lebih kalori berbanding dengan orang yang berbadan kecil sebabnya kadar metabolisme badan besar lebih tinggi. Kemudian umur, orang muda memerlukan lebih kalori berbanding orang tua sebabnya orang muda lebih aktif. Kemudian orang sakit memerlukan lebih kalori berbanding orang sihat sebab orang sakit memerlukan lebih tenaga untuk melawan penyakit. Kemudian aktiviti fizikal, orang yang melakukan kerja berat memerlukan lebih kalori sebabnya untuk menjalankan kerja berat. Suhu persekitaran, orang yang tinggal di kawasan cuaca sejuk memerlukan lebih kalori untuk mengekalkan suhu badan. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan juga penyakit jantung. So, ini Rajah 2.5 menunjukkan beberapa contoh punca masalah kesihatan serta kesannya terhadap individu. Masalah kesihatan yang pertama ialah obesiti. Puncanya ialah mengambil makanan yang tinggi kalori secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Jadi kesannya menyebabkan penyakit diabetes mellitus, arteriosklerosis dan juga tekanan darah tinggi. Kemudian anorexia nervosa. Ini ialah penyakit yang disebabkan puncanya ialah keengganan seseorang individu tu untuk makan kerana dia risau naik berat badan, dia takut gemuk jadi dia tak mau makan. Jadi puncanya, kesannya boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Kemudian ini penyakit arteriosklerosis, iaitu puncanya pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Jadi kalau awak tengok pada gambar Rajah ni, kat sini, kat dinding salur darah ni, terdapatnya mendapan kolesterol. Jadi dia menyebabkan salur darah menjadi sempit. Jadi lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi serta meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Sebabnya salur darah sempit, jantung tu terpaksa mengepam dengan lebih kuat menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian seterusnya penyakit diabetes mellitus. Puncanya iaitu mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula. Jadinya kesannya menyebabkan dia boleh menjejaskan penglihatan, menjejaskan kesihatan ginjal dan juga sistem saraf dan juga dia boleh menyebabkan luka lambat sembuh. Kemudian yang seterusnya adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ni puncanya mengambil makanan tinggi kandungan garam. Sebab garam tu dia mengandung natrium, dia mempengaruhi bukaan saiz lumen tu. Jadinya kesan dia menyebabkan meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Kesihatan badan ni bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori, faktor-faktor nilai kalori tadi, tetapi juga bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu makan dan juga jenis makanan. Kalau gula berlebihan, contoh makanan aitin, kek, ini makanan-makanan yang mengandungi banyak gula. Dia boleh menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Kemudian dalam gula-gula ni, semua makanan-makanan ringan ni ada pewarna dan juga pemanis tiruan yang boleh menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus dan juga kerosakan hati dan ginjal. Kemudian makanan-makanan ringan ni juga dia ketiadaan kandungan berkhasiat. Itu dapat menyebabkan malnutrisi. So kita makan, kita kenyang tapi kita tak dapat khasiatnya, tak ada zat. Kemudian kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan dan juga ketagihan. Kafein ni adalah sejenis dadah. Kemudian garam berlebihan dalam makanan ini, ada garam yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga kerosakan ginjal. Ini jawapan untuk buku SPS muka surat 15. Kita dah bincangkan tadi, jadi awak boleh lengkapkan. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.